cakap di dalam surah As-Sajdah ini. Dan yang ketiganya mengingatkan kita kepada lifestyle kehidupan kita. Sebagai seorang hamba yang sentiasa ingat Allah, ada cara hidup Ustaz ya, yang ditunjukkan oleh para nabi, siddiqin, orang-orang yang syahid, orang-orang yang soleh. Harap-harapnya tuan-tuan yang berada di rumah adalah keluarga soleh-solehah ya, yang kita doakan Ustaz ya, agar sampai ke syurga kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Jadi bagi tuan-tuan puan-puan mati Allah sekalian, kita nak mendalami surah As-Sajdah ya. Apakah sinopsis ringkasan tentang surah Sajdah hari ini, bahagian yang pertama. Kemudian esok kita akan lihat kepada bahagian yang kedua. Dan semalam kalau kita perasan Ustaz, kita mendalami surah Al-Jumu'ah. Surah Jumu'ah dengan surah Sajdah ni walaupun jaraknya dalam Quran berbeza ya, tetapi dia ada kaitan. Subhanallah. Ya, satu surah Jumu'ah ini seruan untuk solat Jumaat. Tapi kalau surah Sajdah ini yang disukai oleh Nabi bacaan pada pagi Jumaat. Ya, bagi tuan-tuan, dalam surah ini bercerita tentang apa? Yang pertama, kalau ayat 1 hingga 7 itu ataupun 1 hingga 6, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad dan untuk umatnya ya. Mungkin kita selalu bertemu dengan Al-Quran diturunkan untuk umatnya, tetapi ada highlight, ada penekanan yang kita nak belajar menguruskan keserabutan dalam hidup. Itu Ustaz ya. Dalam keadaan kita sekarang ni tengah serabut, sebenarnya sebelum ni lagi serabut. Kan? Pasal sebelum ni kalau sungai Kelang tu, dia memang serabut betul, dia punya warna je. Tapi sekarang baru semalam saya tengok air dia dah jernih Ustaz. Masya-Allah. Kan? Jadi macam mana sebenarnya formula menguruskan keserabutan ya, bagi tuan-tuan yang mungkin ahli bisnes ataupun dekat rumah pun Ustaz, kat rumah macam mana Ustaz? Serabut jugalah. Okay. Jadi macam mana Allah memberi panduan ya. Kita mengaku sahaja memang kita ni lemah, Allah beritahu nanti untuk kita tengok. Dan bahagian yang kedua kita akan melihat kepada penciptaan manusia. Jadi Al-Quran dan penciptaan manusia, kita akan lihat bagaimana ia menyebabkan kita makin menghargai kepada bagaimana Allah membantu kita untuk menguruskan keserabutan. Kalau ada masalah, tension, complexity kata zaman sekarang ini, katanya VUCA, istilahnya volatility, itu istilah-istilah ni lah, tapi nak cerita ni serabut lah. Ya. Baik, dengan itu kita baca sampai ayat 11 dan kita akan sambung sedikit ayat 12 hingga 15. Besok kita akan ulang balik tuan-tuan ya. InsyaAllah kita mulakan dengan ayat 1 hingga 6 dipimpin oleh Ustaz. Silakan Ustaz. Terima kasih banyak Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat rahimakumullah. Betul kata Ustaz tadi, memang sudah sinonim kita Ustaz ya. Setiap pagi Jumaat ini para imam di surau masjid dia akan baca surah As-Sajdah. Dia akan ada sujud sajadah kan, pada ayat yang ke-15 tu, dan disambung juga dengan surah Al-Insan Cuma ialah ujian kita saat ini, kita berjamaah di rumah berjamaah di rumah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala angkat satu masa nanti, bila masanya hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu. Maka kita sebagai hamba Allah hendaklah senantiasa berwaspada dan jaga diri kita elakkan daripada perkara-perkara yang dilarang. Dan mudah-mudahan kekuatan Al-Quran yang saban hari kita baca, kita belajar, menjadi kekuatan kepada kita dan mengelakkan apa tadi Ustaz? Keserabutan. Keserabutan. Baik. Okay. Jadi kita baca dulu. Saya nak cuba Ustaz untuk permulaan ini Ustaz. Saya nak baca 1 hingga 6 Ustaz ya. Ayat 1 hingga 6 ni dengan taranum jiharkah Ustaz. Jiharkah. Bukan jerkah Ustaz. Okey. Tak jerkah. Okay. Jiharkah. Jiharkah ataupun jaharkah. Saya cuba Ustaz ya. Okey, baik. Jom tuan-tuan dan puan-puan kita sama-sama insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق
خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم صدق الله العظيم. Surahul Azim. Alhamdulillah kita membaca Ustaz ya ayat 1 hingga 6 sebentar tadi daripada surah As-Sajdah, surah yang bermaksud sujud ya, bermula dengan alif lam mim, iaitu alif lam mim ni kita tak tahu Ustaz ya apakah maksudnya. Nak ceritanya bahawa bila bercakap tentang al-Quran ini diturunkan hanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala ya, daripada Allah, kerana Allah cakap di sini tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin ya, diturunkan kitab ini tidak ada keraguan daripada Tuhan Rabbul Alamin. Itu yang kita baca tadi, alhamdulillah rabbil alamin. Jadi kat sini berjumpa lagi. Ini yang Ustaz cakap akan jumpa ni. Akan berjumpa. Maksudnya ialah Allah jadikan kita ini, dia tak biarkan kita pandai-pandailah. Yang dia bagi SOP, dia bagi perlembagaan, istilahnya al-kitab. Ustaz ya, sesuatu yang tertulis agar kita ini tak ragu-ragu lagi. Pasal kalau tidak kita akan rasa betul ke Allah nak bantu kita COVID-19 ini contohnya Ustaz ya. Pada duduk ni adakah petang ini bila diumumkan oleh PM kan, adakah ada ruang ke untuk Allah bantu kita? Tapi sebenarnya nanti kita tengok Ustaz ya, ada jawapan itu ya. Kalau kita ada serabut dalam hidup kita tuan-tuan ya, banyak sangat fikir pasal bisnes ke, pasal kerja ke, pasal anak. Kalau kat rumah tu ya, anak pertama minta itu, anak kedua, anak ketiga, itu belum lagi sekolah minta. Tu bapak kita. Belum bapak lagi minta ya. Jadi di situ Allah menyatakan tentang cabarannya ialah pada zaman dahulu, ayat yang 3 itu Ustaz ya. Ya. Tetapi mereka, orang-orang yang tidak beriman mengatakan ini adalah iftarah. Ini Nabi yang buat-buat, dia telah mengada-ngadakannya. Jadi dia macam fake news lah. Ataupun kalau zaman sekarang ni orang rasakan kalau orang-orang yang tak beriman dia kata alah Quran ni tak ada apalah. Nabi Muhammad yang buat. Ya. Dan apa tazkirah untuk kita tuan-tuan? Kita mungkin kita tak menyatakan bahawa al-Quran ini sebagai fake news ya, tetapi cabarannya ialah ada orang yang merasakan Quran ini tak penting. Ya, dia macam berita biasa tu, alah kalau tak nak baca pun tak apa. Tapi ini adalah peringatan daripada Allah, bukan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi daripada Allah Rabbul Alamin. Yang Allah beritahu ini adalah hak kebenaran daripada Tuhanmu untuk memberi peringatan kepada kaum ya yang dia dah lama tak dapat peringatan. Kalau zaman dahulu tu mereka dalam zaman fatrah, zaman interval itu, interim lah, interim kan ya, iaitu daripada zaman Nabi Isa sampai Nabi Muhammad tu tak ada maklumat ya. Jadi lepas tu diberikan Quran ini okey agar mendapat hidayah. Kita pun sama tuan-tuan ya, kita taklah tak dapat hidayah, tetapi ada masa kita mungkin sibuk bekerja sebelum ini ya, baca Quran mungkin tak sempat untuk melihat apakah pencerahan itu bahasa Melayunya lah, tapi bahasa Arabnya adalah hidayah. Maka Allah cakap kalau kita ambil panduan la'allahum yahtadun, agar kita mendapat pencerahan demi pencerahan. Yang saya harapkan tuan-tuan yang di online ya, ada yang berkongsi macam-macam ya, mendapat lebih banyak pencerahan. Di depan kaca TV tuan-tuan dengar ayat yang ustaz baca ustaz ya, bila kita tahu sikit maksudnya, ya Allah baru saya tahu, subhanallah ya. Itu yang Allah beritahu tentang tujuan al-Quran ini diturunkan. Ayat yang keempat Allah menyatakan perkara penting ustaz ya. Ini cara nak menguruskan keserabutan. Ayat 4 dan ayat nombor 5.
Okey. Ya. Yang pertama Allah nyatakan apa? Allah menciptakan langit-langit, ya, petala langit dan bumi dan apa yang di antara duanya fi sittati ayyam, dalam 6 masa. 6 masa. 6 masa. Okey. Mengapa 6 masa Ustaz ni? Dalam surah Yasin kita belajar kun fayakun. Kan nak cipta jadi je Sekaligus, kan. Tapi Allah cakap dekat sini fi sittati ayyam, ya, dalam Safatus Tafasir dinyatakan oleh Al-Hasan, ya. Dia menyatakan agar hamba kita ini tuan-tuan, Ustaz, ya, berhati-hati dan merancang. Ada fasa-fasa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allah tak perlukan. Tetapi kita perlukan fasa. Itu sebabnya sekarang ni kita fasa berapa Ustaz? COVID-19 ni. Fasa kedua. Fasa kedua. Ada fasa ketiga ke? Okey. Okey. Jadi di situ nak menceritakan bahawa itu memang sunnatullah. Ya. Allah menciptakan dalam fasa-fasa dan kemudian Allah beristiawa duduk di atas arash. Malakum min dunihi min waliyyin wala syafi' afala tatazakkarun. Mengapa tidak diambil peringatan? Peringatannya maksudnya kita fasa 1, fasa 2 ini, tak tahu ada fasa 3 ke 4. Ini kita kena ambil peringatan pasal ini adalah proses kita kena lalui. Ya. Bagi setengah orang dia rasa kalau boleh tak boleh ke Allah, kita dah doa banyak ni, besok dah sembuhlah semua, kan? Tapi ini peraturan pertama, untuk urus keserabutan perlu berfasa fi sittati ayyam. Dan ayyam ini maksudnya bukan sekadar hari biasa, masa fasa Ustaz, ya. Kalau kita ayyam ini, kalau hari ini sayyidul ayyam, penghulu hari, ya. Kita hari kita adalah berdasarkan pada matahari. Kan, matahari terbit, matahari terbenam. Kan. Jadi apa pelajaran yang kita nak tahu macam mana nak menguruskan keserabutan kita bila banyak sangat perkara yang kita kena uruskan? Kena jaga matahari. Jaga matahari macam mana tu? Jaga bila matahari tu dah muncul, kena sembahyang subuh. Itu pengurusan masa ayyam yang Allah berikan pada ayat nombor 4 ini. Ambil peringatan daripada ayyam manusia tak sama dengan ayyam Allah. Ya, pasal di sisi Allah ayyamnya itu nanti akan disebut. Okey. Bahagian yang ke ayat kelima, yudabbirul amr minas sama. Yang ini menarik Ustaz, ya. Allah mengatur segala urusan daripada langit ke bumi, kemudian naik kepadanya, ya, dalam satu hari yang kadarnya adalah 1000 tahun mengikut hitunganmu. Masya-Allah. Jadi hari di sisi Allah sama dengan satu hari di sisi Allah adalah 1000 tahun. 1000 tahun. Jadi kalau kita fikirlah Ustaz, ya, kalau katakan kita nak uruskan bumi ini jadi tenang balik, rasanya berapa hari diperlukan Ustaz? 2 hari, 3 hari cukup ke? Tak cukup. Pasti. Ni kan. Jadi urusan itu kalau bergantung kepada kita lah, nak pakai sanitizer, kita nak apa lagi? Kita nak pakai topeng, kita nak jagalah semua tu. Kalau guna peraturan hari kita, rasanya kita mungkin tak selesai isu COVID ini. Tetapi alhamdulillah pada ayat nombor 5 tu Allah cakap Allah yudabbirul amr, Allah tadbir urusan kita ini daripada langit. Itu sebabnya mengapa kita perlu menguruskan keserabutan kita ni kena bergantung kepada Allah SWT. Allahu akbar. Itu namanya surah Sajdah nanti yang kita akan jumpa. Kalau kita rasa macam kita dah berusaha dan tak bergantung pada sumber daripada langit, daripada Allah SWT, tak bergantung pada kerajaan Allah hantar para malaikat, tak nak berdoa, kita rasa macam alah kalau doa pun bukan ada kesan. Tapi sebenarnya kalau Ustaz, ya, kalau mudahnya air lah, ya. Air ni kalau kita nak turunkan sendiri, kan, kita kena naik ke langit buat pembenihan awan, rasanya berjuta-juta baru dapat satu botol. Saya je minum, Ustaz tak dapat. Ya, bagi tuan-tuan yang ada di rumah, air yang di dapur itu kerana ada tadbir daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka segalanya dimudahkan, ya. Dan perkiraannya ialah 1000 tahun kita sama dengan satu hari di sisi Allah Subhanahu taala. Zalika alimul ghaibi wasyahadatil azizir rahim. Masya-Allah. Ini ayat ke-6 ini pendek Ustaz, ya. Kalau Ustaz boleh baca sekali lagi ayat ke-6 ini, kita nak tengok betul-betul apa isinya. Sila Ustaz. Ayat ke-6. Ayat ke-6. Ya. Okey, saya nak cuba baca Taranum Nahwan pula Ustaz. Nahwan, ya. Okey, sila Ustaz. Ya. Jangan tak ketahuan lah Ustaz. Jangan tak ketahuan. Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Baik. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. Subhanallah azim. Demikianlah itu ialah Tuhan yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang maha perkasa lagi maha penyayang. Ya Ustaz, ya. Masya-Allah, dengan lagunya tadi itu nak menceritakan Allah tahu perkara yang tak nampak yang nampak. Kalau kita sekarang pun tak nampak dah pun, yang virus ini pun kita dah mula tu kan, tapi Allah tahu.
Allah tahu ya. Lagu Nahwan tu bagus Ustaz kan, bukan lagu tak ketahuan ya. Pasal ini nak menceritanya Allah tahu. Ya, subhanallah. Alimul ghaib wa syahadah, dan di hujung itu ada Al-Azizur Rahim. Subhanallah. Al-Aziz ini Ustaz ialah dia amat berkuasa. Berkuasa ni maksudnya, sebelum ni saya cerita dengan Ustaz Tirmizi, Ali. Al-Aziz ini kalau katakan orang tu tak ikut peraturan, dia terus hukum. Masya-Allah. Jadi kalau katakan Allah tahu uruskan segala-galanya, rasanya kalau ada orang hari ini, kalau Ah Chong tak baca, tak sembahyang subuh, of course lah, Ah Chong yang tak beragama Islam tak sembahyang subuh, dia tak dapat minum air. Subhanallah. Allah akan uruskan daripada langit, kata dah engkau diambilkan air terus kering. Kawasan ada Ah Chong ataupun ada Ahmad yang tidak sembahyang khusyuk. Al-Aziz boleh buat begitu. Masya-Allah. Garang. Ya. Tetapi ada satu lagi sifatnya Allah Ar-Rahim. Masya-Allah. Allah yang Al-Aziz boleh buat segala-galanya, boleh bagi air pada kita semua, boleh bagi keselamatan, bagi kesihatan, dan boleh bagi hukuman juga kepada kita. Tapi Ar-Rahim yang kasih sayang, dalam tegas Allah itu penuh dengan kasih sayang. Masya-Allah. Apa kaitan dengan saya sebagai ibu, ayah di rumah Ustaz ya? Ya. Kaitannya apa? Kalau saya nak tegas juga, tetapi mestilah dengan kasih sayang. Subhanallah. Kejut anak di waktu pagi, ajak anak baca Quran, buat homework apa sebagainya. Antara Al-Azizur Rahim, Allah highlightkan Ar-Rahim. Ya, kalau Allah highlightkan Al-Aziz dalam hidup kita Ustaz, rasanya hari ini mungkin saya pun tak sampai. Kan? Tayar pecah kereta. Allahuakbar. Kan? Pasal apa? Pasal mungkin ada sesuatu dosa, ada sesuatu yang tak lengkap. Tapi itulah Allah cakap, antara Al-Aziz tapi Allah simpul dengan Ar-Rahim. Dan itu sebabnya ayat selepas ini kita akan lihat betapa Allah ini yang amat berkuasa, amat penyayang menjadikan kita. Mari Ustaz, kita sambung ayat yang ke-7 hingga 11 bersama ayat 7 hingga 11 Ya. Okey, sebelum saya baca Ustaz, saya nak tengok satu tu kalimah Al-Aziz Ustaz. Ya. Maha perkasa Ustaz. Maha perkasa. Maksudnya bila kita sebut tu dia dah bunyi apa, kuat perkataan tu, maknanya jelas. Al-Aziz, bukan dia kecil. Ya. Oh subhan, itu maksudnya mukjizat lah. Mukjizat dari segi huruf perkataan Quran, Al-Aziz kita sebut tu jelas. Subhanallah, subhanallah. Baik, jom tuan-tuan dan puan-puan kita sambung bacaan kita ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-11. Kita sekarang dekat muka surat 415 ya, 415. Jadi nak sambung sekali lagi Ustaz lagu Jarkah lah. Jarkah ya. Jarkah lagi lah. Okey. Jangan jerkah ya Ustaz. Jangan jerkah insya-Allah. Baik, jom tuan-tuan dan puan-puan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون صدق الله العظيم. Surahul Azim. Allah menciptakan segala-galanya, Allah baiki ataupun Allah buat yang terbaik pada ayat yang ke-7, dan kemudian pada ayat ke-7 itu dia ciptakan, memulakan penciptaan manusia daripada tanah. Pada ayat ke-8 itu Allah menyatakan kemudian dijadikan keturunannya daripada air yang hina. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan roh ke dalam tubuhnya. Jadi Ustaz ya, kalau kita tengok bahagian pertama tu pasal khalaq, penciptaan yang sunatullah ini, hukum sains inilah. Tapi bila yang kedua itu ayat 9 itu Allah tiupkan roh ya.
Jadi yang ini elemen yang ada kaitan dengan langit. Subhanallah. Kalau tadi daripada tanah kan, daripada air mani tadi, tapi yang ayat ke-9 Allah beritahu elemen kebergantungan kepada Allah SWT. Jadi selepas itu dijadikan pendengaran, penglihatan dan hati ini agar kita ini yang manusia yang amat detail Allah cerita pasal manusia. Yang lain Allah cakap Allah baik buat yang terbaik, tapi manusia Allah detailkan untuk kita bersyukur. Ya, pasal apa? Pasal pada ayat yang ke-10 itu orang-orang yang sesat ataupun orang yang tak beriman dia cakap betul ke kita akan dibangkitkan balik? Kan? Kita ni hidup sekarang ni ini je. Dia tak tahu purpose, tujuan diciptakan Allah jadikan elok-elok sebenarnya adalah untuk dibangkitkan balik semula. Itu sebabnya pada ayat 11 itu Ustaz ya. Ayat 11 tu nanti mungkin kita nak ulang balik selepas commercial break nanti. Tapi Allah bercakap tentang satu perkara yang sentiasa memerhati kita setiap masa. Bagi tuan-tuan yang berada di rumah, cuba perhatikan ayat 11 tu elok-elok. Siapakah yang memerhati kita setiap masa? Kita bertemu jawapannya insya-Allah selepas kita berehat. Malaysia Quran Time, Musaadah COVID-19. Bertemu kembali kita dalam Malaysia Quran Time Musaadah COVID-19. Kali ini kita dalam surah As-Sajdah. Sebentar tadi kita ada satu soalan Ustaz ya. Siapakah yang sentiasa memerhati kita pada setiap masa? Sekarang ini orang ada yang terlupa tentang ayat 11 ini, tapi dia lebih ingat COVID-19. Ya, pasal COVID-19 tu menyebabkan semua orang berjaga-jaga dan sebagainya. Tapi sebenarnya COVID-19 ni salah satu daripada asbab sahaja. Ya, kita doakan Allah beri kesembuhan kepada seluruh rakyat Malaysia di seluruh dunia. Tapi ada satu wakil Allah ya yang telah diberikan, iaitu kalau kita tengok ayat 11 tadi pun dalam Facebook ada yang dah menjawab pun. Amina Roswati, malaikat maut memerhatikan kita. Jawapannya adalah malaikat maut sentiasa memerhati kita, sama ada kalau Allah izin tak izin saja. Kalau Allah izin saja, tengok rekod, memang hari ini bismillah ya, untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam keserabutan kita tuan-tuan, dalam cabaran kita COVID-19 sekarang Ustaz ya, sebenarnya Allah nak memberi mesej kepada saya, kepada semua di kalangan kita, bahawa antara COVID-19 dengan malaikat maut yang ada tercatat di dalam Al-Quran. Ya. Jadi kita kena buat persediaan. Macam mana persediaannya, itu yang kita nak tengok. Allah bawa dulu ke akhirat agar kita boleh tahu okey apa yang akan berlaku di akhirat itu kita bawa balik ke dunia agar kita lebih menghargai kepada Al-Quran yang telah kita baca awal tadi. Allah cakap bahawa ia turun daripada Allah Rabbul Alamin. Ustaz, mari kita tengok kepada ayat 12 hingga 15 insya-Allah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan, para penonton yang dikasihi Allah Subhanahu taala sekalian, kita nak sambung bacaan kita di muka surat 416 ayat 12 hingga ayat 15 ya. Okey, baik. Saya nak cuba Taranum Hijaz pula Ustaz. Hijaz ya. Okey. Boleh Ustaz? Hijaz ni dia maksudnya apa dia punya? Dia kalau macam ada yang macam sedih-sedih tu apa Ustaz? Sedih tu antaranya soba ataupun sika antaranya. Kalau Hijaz ni mungkin ayat yang mungkin berbentuk penegasan sikitlah Ustaz. Okey, baik. Baik saya cuba Ustaz. Sama-sama kita. Jom tuan-tuan dan puan-puan, Taranum Hijaz A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء
أتيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون صدق الله العظيم. Surahul Azim, benarlah kata-kata Allah dalam ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-15 sebentar tadi. Tuan-tuan ya, hari ini kita baca, besok kita nak ulang balik Ustaz ya. Yes, kita nak melihat kepada ceritanya Allah menciptakan manusia ini, kemudian Allah beri satu titik namanya kematian. Masya-Allah. Pada setiap masa kita diperhatikan ya. Kalau orang takut dengan macam-macam, tapi sebenarnya malaikat maut itu memang dah ada dah. Get ready sahaja. Jadi Allah memberitahu hidup kita, mati, kemudian apa yang berlaku selepas mati. Masya-Allah. Allah beritahu dia back to future. Ustaz ya. Allah bawakan perkara ini kepada kita tuan-tuan agar kita membuat persediaan kita nak pilih yang mana satu. Kalau ayat yang ke-12 itu walau tara, dan jika kamu melihat orang yang berdosa, orang yang derhaka istilahnya, dia buat apa? Nakisu. Nakisu ni maksudnya tunduk. Masya-Allah. Ustaz ya. Ru'usihim 'inda rabbihim. Ya. Ya, dia menundukkan kepalanya di sisi Tuhan. Dia kata apa? Rabbana absarna, ya Allah Tuhan kami lihat, kami mendengar, kembalikan kami kepada dunia ini, farji'na, kami nak beramal soleh. Masya-Allah. Ustaz, kalau kita tunduk Ustaz, kita nampak ke tak nampak? Tak nampak. Sepatutnya tak nampak kan, tapi dikata kat sini absarna dulu. Absarna. Nak ceritanya ialah kerana kegawatan dan keserabutan di akhirat itu, tak payah tengok-tengok begitu pun. Tengok begitu, dah cukup. No. Nakisu. Masya-Allah. Pasal apa? Pasal ini diberikan kepada orang yang tidak mahu menghargai kepada penciptaannya, tidak mahu bersyukur. Ya, ini yang di-highlightkan, inna muqinun. Ini Ustaz ya. Inna muqinun ayat 12 itu sesungguhnya kami yakin sekarang ini. Kami yakin. Bila cakap tentang yakin ini Ustaz, contohnya lah Ustaz ya, kalau katakan ada orang cakap Ustaz Tirmizi, dia dengar dia nama Ustaz Tirmizi Abdul Rahman, kan. Tapi bila dia kata dia dah jumpa dengan ustaz, mana yang satu lebih yakin Ustaz? Yang dengar nama ke ataupun yang lihat depan mata? Yang lihat kan. Kalau kita ada gambar selfie sekali itu baru namanya yakin. Maka kaedah ini Allah gunakan bila orang itu dah sampai ke akhirat. Orang mujrimun ini dia kata bahawa okey saya dah lihat, baru saya yakin. Masya-Allah. Baru saya yakin. Tapi bagi orang yang beriman, orang yang bertakwa Ustaz, kalau kita baca surah Al-Baqarah itu ayat yang keempat, kan, wabil akhiratihum yuqinun, kita yakin dekat mana Ustaz? Dekat akhirat ke dekat sini? Dekat sini. Bagi tuan-tuan ya, yang tuan-tuan kita baca ayat keempat surah Al-Baqarah, wabil akhiratihum yuqinun, orang bertakwa dia yakinnya macam nampak daripada sini. Pasal bila dia melihat kepada penciptaan ini ya, tubuh manusia, tentang langit, bumi dan sebagainya, dia kata dia dah nampak dah akhirat tu. Kerana apa? Kerana mereka menggunakan ilmu dapat daripada mana? Daripada Al-Quran ini meyakinkan mereka. Ayat yang seterusnya, walau syi'na la'ataina kullu nafsin, kalau Allah nak, Allah boleh menjadikan semua orang dapat hidayah, tetapi Allah nak bagi pilihan kepada kita. Maksudnya secara ringkas kat situ, tapi highlight yang saya nak bagikan ialah kepada la'an dan jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Allah penuhkan dengan jin dan manusia. Allah mulakan dulu dengan jin. Dalam tafsir menyatakan bahawa Allah mulakan dengan jin pasal jin ini sebenarnya bukan untuk diikut. Kalau di kalangan syaitan ini, sepatutnya ikutlah malaikat yang bagi kitab. Tapi pasal dia ikut jin, jin masuk sana bawa sekali manusia yang tak nak ikut malaikat yang membawa wahyu. Ini yang dimaklumkan di sini. Fazuqu bima nasitum, rasakanlah kamu dulu lupa tentang peristiwa pertemuan ini. Kali ini kami lupakan. Sebenarnya Allah tak lupa, tapi ini perkataan untuk nak ceritakan Allah abaikan. Dulu kamu abai Allah kan. Dulu kamu ni jenis tak makan saman. Okey. Now
Dia garang Ustaz ya. Pasal Allah sebenarnya memang garang, kalau Allah nak garang pada kita, tapi di dunia ni Allah memang sayang dengan tuan-tuan di rumah kita masih lagi diberi peluang untuk membaca Al-Quran. Memang Allah hantar rasul untuk pastikan kembali balik kepada Alkitab. Maka itu sebabnya kalau kita nak tahu ciri bagaimana kita nak menguruskan keserabutan Ustaz ya. Serabut tentang banyaknya benda saya nak uruskan, saya tak mampu uruskan macam-macam, Allah bagi formula pada ayat 15. Apakah ayatnya? Saya nak minta Ustaz, ini biasanya kalau lepas baca ni kita kena sujud Ustaz ya. Paling kurang pun kita membaca subhanallah walhamdulillah bila kita dah Allahu akbar, pasal kita tidak mahu jadi orang yang sombong. Orang beriman dia bila ayat Allah, kebesaran Allah diingatkan, bila dia berzikir sahaja, dia akan sujud, dia akan tasbih, dia akan puji Allah dan dia tidak mahu sombong. Ya, betul. Allah nak beritahu kepada orang-orang yang bukan beriman, kepada kita semua tuan-tuan ya, jangan kita sombong. Tanda kita sombong ini ialah kalau kita tidak mahu zikir, diingatkan kebesaran Allah, ayat-ayat Allah Al-Quran, tak apalah saya tak berminat baca Quran, saya sibuk ya. Itu tanda sombong. Maka Ustaz kalau boleh ulang sekali lagi. Okay. Ayat ini untuk kita, lepas ini kita nak tengok apakah praktikal untuk kita pastikan kalau serabut nak buat apa daripada ayat nombor 15. Ya, sekali lagi. Ayat 15. Okey. Tuan-tuan ikut sekali. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Jom kita baca ayat 15 ya. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون صدق الله العظيم. Orang-orang yang beriman dengan ayat kami hanyalah orang yang apabila diperingatkan dengannya ayat-ayat kami, ya, mereka menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji Tuhan dan mereka tidak menyombongkan diri. Inilah amalan bagaimana nak menguruskan serabut tadi Ustaz ya. Allah beritahu ini, amalan ini besok kita akan sambung lagi ya, ada ekstra lagi ya, tapi hari ini kita tengok dahulu paling kurang ialah bila diingatkan ayat Allah dia berzikir ataupun dia akan ingat Allah dan dia akan sujud. Itu sebabnya kalau level tinggi ini dia sujudnya waktu malam Ustaz. Pada hari esok kita baca ayatnya, ayat ke-16. Waktu malam tu dia tak selesa, dia mesti nak sembahyang pada waktu malam. Itu level tinggi. Tapi permulaannya ialah bila dibacakan ayat Allah, diingatkan ayat Allah, dia rasa nak bersujud, dia rasa rendah diri, dia cakap subhanallah, maha suci ya Allah, engkau tak ada masalah, yang ada banyak masalahnya aku. Kan macam tu. Bila kita sujud dalam solat kita ataupun sembahyang sunat 2 rakaat, kita ada serabut macam mana pun, Imam Bukhari nak tentukan hadis tu sembahyang 2 rakaat ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada masalah sembahyang 2 rakaat pasal di waktu solat itu sujud. Dengan sujud itulah kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, maha sucimu ya Allah, engkau tak ada masalah, engkau suci, yang tak sucinya saya. Jadi ya Allah tolong ya Allah, sekarang ini yang kami kena bersih-bersihkan ni kamilah kena pakai sanitizer kan. Allah tak perlu pun segala-galanya ini kerana Allah ini maha suci, tak ada masalah. Itu subhanallah ataupun istilahnya wasabbahu. Dan yang keduanya bihamdi rabbihim, memuji kepada Allah. Pasal Allah bagi macam-macam. Allah bagi kita langit, bumi, hujan. Tadi Allah cakap tentang pendengaran. Dan menarik Ustaz ya, tadi kalau cakap orang yang Allah ciptakan, pendengaran, penglihatan dan hati. Tapi kalau katakan orang mujrimun sampai akhirat tu dia kata absarna, dia lihat dulu. Okey. Pasal apa? Pasal orang yang kurang beriman ini dia nak tengok dulu baru dia nak percaya. Subhanallah. Tapi orang beriman dia percaya pada perkara sam'iyat. Ya, perkara yang dia dengar sahaja dengan ilmu. Macam tuan-tuan sekarang kan, kita dengar je pasal syurga. Saya pun tak nampak lagi syurga. Tapi bila kita dengar, kita faham takkanlah kita ni diciptakan betul-betul rasanya lepas mati meninggal habis begitu saja. Mesti ada sesuatu yang Allah sedang susun. Masya-Allah. Ya, itu cara berfikir orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan Allah sekalian, kita kena buat apa? Zikir ya, agar kita selalu ingat pada Allah.
kita banyak bersujud solat ya. Jadi itu sebabnya orang yang tak solat ni memang sombong betul lah. Allah. Kan ada yang kata saya sibuk lah kan, ataupun dia nak sujud tapi sujud Zuhur tu pukul 4. Allah. Itu macam mana Ustaz? dia cuba bayangkanlah, matahari pukul 7 sepatutnya naik, matahari keluar pukul 10. Memang habis dunia ni. Serabut dunia ini. Jadi manusia ini kalau waktu pukul 1.30 itu kena sujud, dia kena sujud. Dia tak boleh lambat, pasal kalau lambat sahaja dia menyerabutkan. Dia jadi kelang kabut. Waktu tu nak sign check ke, nak bagi nasihat ke, nak mengajar. Saya ada jumpa juga cikgu mengajar, pukul 1.30 masih teruskan kelas lagi. Masya-Allah. Ya, jadi ibu-ibu yang ada 1.30 jangan masak lagi. Cuba rancanglah macam mana agar 1.30 waktu solat itu kita solat awal waktu. Ayah pun sama juga kan. Ayah pun waktu itu kalau buat kerja ke apa ke, masa untuk stop. Pasal apa? Pasal kalau kita terus nak buat, dia menambahkan serabut, dan dalam konteks keserabutan COVID-19 ini Ustaz ya, kita perlukan bantuan daripada Allah. Jadi sebabnya kalau Ustaz boleh kongsi sikit 1-2 zikir yang mungkin boleh diamalkan oleh tuan-tuan yang berada di rumah. Banyak ya zikir maksurat yang ada daripada Nabi, ya macam-macam. Tapi kalau 1-2 Ustaz boleh bacakan agar tuan-tuan sambil ibu-ibu akan masak lepas ni ya, ayah-ayah buat kerja ke, ataupun bagi bos-bos yang sedang bekerja, sambil buat kerja itu ingat Allah, pasal itu tandanya kita ini sedang minta Allah tolong bantu keserabutan saya. Masya-Allah. Ya, sila Ustaz. Satu dua. Baik Ustaz, minta izin banyak Ustaz, boleh mungkin 1-2 lah sebagai contoh kita kan antaranya. Jom kita sama-sama berzikir insya-Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, fa ni'mal maula wa ni'man nasir. حسبنا الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير سبحان الله الحمد لله الله أكبر الله أكبر سبحان الله الحمد لله الله أكبر الله أكبر سبحان الله الحمد لله الله أكبر الله أكبر. InsyaAllah, terima kasih Ustaz. Dua jenis zikir yang kita boleh amalkan tuan-tuan ya, sambil duduk-duduk, mungkin sambil masak ke apa ke. Subhanallah, alhamdulillah. Selain daripada zikirnya adalah ayat-ayat Quran. Subhanallah. Ya, kalau tuan-tuan yang menghafaz surah Sajdah ni baca. Kerana apa? Tadi kita dah belajar bahawa sebenarnya Allah menciptakan, ada peraturan alam ini daripada Allah juga, tapi dalam masa sama yudabbirul amr. Ya, Allah uruskan urusan kita ini, tadbir, pentadbir sebenar-benarnya bukannya pegawai takbir. Kan? Pegawai takbir memerlukan maha pentadbir iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita nak minta Allah uruskan yang kaedah 1000 tahun sama dengan satu hari itu, yang cepat, yang urus efisien ini, maka kita kenalah banyak kita zikir, kita banyak bertasbih, kita banyak bertahmid, memuji Allah, kita membesarkan Allah. Ini formula ke langit. Formula manusia kita pakai sanitizer. Tapi formula ke langit kita baca bismillah, kan? Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Ini adalah kaedah bagaimana kita menguruskan masalah, kerana Allah tidak pernah ada masalah. Dan itu sebabnya tuan-tuan, apakah perkara yang kita boleh ambil daripada program kita pada hari ini? Paling kurang ada 3 perkara ya untuk kita amalkan Ustaz ya. Yang pertama iaitu kita mengambil Al-Quran ini sebagai sumber, sumber panduan dan tidak ragu. Jangan ragu-ragu lagi Ustaz ya, pasal ini datang daripada Allah yang amat berkuasa. Dalam masa sama Allah ni amat penyayang, menurunkannya untuk menjaga kita. Yang pertama. Yang kedua, kita baca Al-Quran sebagai sumber pencerahan, sebagai sumber hidayah, sebagai
sumber untuk menyelesaikan masalah kita. Baca Quran. Pasal Quran ini adalah zikr, ya, adalah satu cara untuk kita ingat Allah, maka Allah akan ingat kita, Ustaz, ya. Jadi dalam keadaan kita COVID-19 sekarang ini, dengan kita tak tahu dekat mana ada cabaran-cabaran itu, tapi jangan ingat COVID-19 banyak sangat. Kita banyak ingat pada Allah, Allah yang mentadbir. Masya-Allah. Mentadbir kita, mentadbir matahari, mentadbir COVID-19, Ustaz, ya. Dan yang ketiganya yang boleh kita ambil, buat persediaan sebelum kita meninggalkan dunia ini. Apakah persediaan itu? Persediaannya ialah kita uruskan kerja-kerja kita, kita nak bekerja ke di rumah, Ustaz, ya, tetapi jangan lupa kepada Allah. Dengan kita banyak zikir, dengan kita banyak bertasbih, bertahmid dan juga bertakbir, jangan sombong, dan bila dah sampai waktu kita bersujud, maka cepat-cepat sujud. Jangan pula berzikir lagi, kan, padahal dah waktu solat, kan. Ataupun ada orang dia baca Quran, dia pasal suka baca Quran, dia suka tadabbur, dia rewind balik rakaman dekat Facebook. Waktu solat dia tak solat lagi. Pasal dia syok sangat dengar bacaan Quran. Itu pun kena jaga juga. Pasal kita kena on time macam mana matahari memulakan ayam, memulakan hari kita seharian. Ustaz, kalau kita boleh bersama berdoa, moga Allah bantu kita untuk sentiasa berzikir, untuk taat di atas agama ini, insya-Allah, agar Allah membantu kita menyelesaikan keserabutan dalam hidup kita. Allahuakbar. Silakan. Baik. Mohon izin saya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sila tuan-tuan dan puan-puan, mari kita sama-sama mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك Allahumma ya Allah, di penghulu segala hari ini ya Allah, kami mengangkat tangan terus kepadamu ya Allah. Pandanglah doa kami ini ya Allah, angkatlah doa kami ini ya Allah, terimalah permintaan kami saat ini ya Allah. Wahai Tuhan yang maha mendengar lagi maha mengetahui lagi maha penyayang lagi maha mengasihani, Ya Allah, Ya Rahman wa Ya Rahim, Engkau maha berkuasa menyembuhkan Ya Allah. Tiada apa penyakit yang tidak dapat disembuhkan melainkan dengan kuasa-Mu jua Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman wa Ya Rahim, Engkau berkuasa menurunkan bala kepada mana-mana kaum yang Engkau kehendaki, dan Engkau juga berkuasa mengangkatnya kembali daripada sesiapa jua yang Engkau kehendaki Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman wa Ya Rahim, kami hamba-Mu yang sangat lemah Ya Allah, tidak putus-putus memohon permohonan pertolongan daripada-Mu Ya Allah. Janganlah Engkau turunkan kemurkaan buat kami Ya Allah di atas dosa-dosa kami Ya Allah. Sesungguhnya kami ini hanyalah manusia biasa Ya Allah, tidak terlepas melakukan bermacam-macam kesalahan kesilapan Ya Allah. Banyaknya kurniaan daripada-Mu Ya Allah, anugerah daripada-Mu Ya Allah, namun kami senantiasa angkuh, sombong, tidak tunduk, tidak sujud kepada-Mu Ya Allah. Maka Ya Allah, jangan Kau angkat kembali nikmat-nikmat yang begitu banyak melimpah ruah daripada kami Ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami Ya Allah, ampunkan kesilapan ketelanjuran kami Ya Allah. Allahumma shfi mardana warham mautana. Ya Allah, ya Tuhan kami,
angkatlah kesengsaraan dan juga kurniakanlah kebaikan juga keselamatan, kesembuhan buat saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami yang sedang dijangkiti dengan wabak ini ya Allah. Kurniakan kesihatan kepada mereka ya Allah, kesembuhan buat mereka ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kurniakan kekuatan kepada seorang ayah, seorang ibu. Barangkali mereka sedang duduk memikirkan bagaimana nasib mereka ya Allah. Kurniakan kekuatan kepada kami ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami mohon kepadamu ya Allah, kurniakan keselamatan, perlindungan khususnya kepada sahabat-sahabat kami di barisan hadapan ya Allah. Para doktor, para jururawat, anggota-anggota keselamatan, pegawai-pegawai pusat kesihatan, mereka meninggalkan keluarga mereka ya Allah. Mereka tidak tidur siang malam ya Allah. Mereka berusaha bersungguh-sungguh untuk bersama mengekang wabak ini ya Allah. Maka ya Allah jadikanlah amalan ini amal yang menjadi kebajikan kepadanya ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami mohon benar-benar kepadamu ya Allah, di saat yang penuh barakah ini ya Allah, di penghulu segala hari ini ya Allah, di dalam bulan Syaban ini ya Allah, maka perkenankanlah doa kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami seorang ayah, seorang ibu yang mengatur kehidupan kami ya Allah. Jauhkanlah keserabutan dalam kehidupan kami ya Allah. Jadikanlah dahi kami dahi yang senantiasa sujud kepadamu ya Allah. Jadikanlah hati kami hati yang senantiasa terikat dengan kalam-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah mata kami mata yang suka membaca Al-Quran. Jadikan lidah kami lidah yang fasih menyebut kalimah-Mu Al-Quran. Jadikan hati kami hati yang mudah memahami Al-Quran. Jadikan telinga kami ya Allah telinga yang suka mendengar alunan ayat suci Al-Quran. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, pujuklah hati kami ya Allah. Pujuklah hati kami ya Rahman. Pujuklah hati kami ya Rahim, untuk menjadi hati-hati yang tenang, yang mudah menginfakkan harta kami ya Allah, mewakafkan harta kami ya Allah pada jalan-Mu ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, terimalah pengaduan kami. Ya Allah ya Rahman wa ya Rahim, terimalah permintaan kami. Ya Allah ya Rahman wa ya Rahim, perkenankan doa kami ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah ya Rahman wa ya Rahim, berkati kami di bulan Sya'ban ini. Sampaikan kami ya Allah, pertemukan kami dengan Ramadan tidak lama lagi ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله. Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah menerima doa kita sebentar tadi, tuan-tuan dan puan dimati Allah sekalian, pada hari Jumaat yang penuh barakah ini. Moga-moga Allah menjadikan kita di kalangan orang-orang yang sentiasa berzikir, mengingat kepada Allah, bertasbih, bertahmid dan juga tidak sombong, maksudnya bertakbir kepada Allah, membesarkan Allah. Dan inilah peluangnya kita berhenti sebentar dengan musim kedua PKP ini, maksudnya untuk kita melihat rupa-rupanya Allah, Nabi suka, Rasul suka kepada surah ini kerana nak suruh kita sedar bahawa sebenarnya buatlah persediaan. Dan salah satu persediaan kita juga ya ustaznya dalam kempen kita wakaf Al-Quran ya. Wakaf Al-Quran sekarang ini mencecah ya lebih daripada 15,000 yang kita sasarkan. Kita teruskan juga kerana ada permintaan banyak dia bukan sekadar Quran diletakkan saja ustaznya. Wakaf ini buat Quran corner. Ya, jadi kat hospital ada tempat-tempat tu ada Quran, siapa yang dengar dia rasa ya Allah aku nak baca. Bayangkan setiap orang baca satu ayat daripada Al-Quran yang kita wakafkan itu, sahamnya itu subhanallah. Sahamnya itu ya. Jadi bagi tuan-tuan tadi ada nombor untuk tuan-tuan yang ingin berwakaf. Moga-moga Allah terima amalan kita pada hari Jumaat pula ini ya. Dan mari sama-sama
kita teruskan lagi Malaysia Quran Time kita insya-Allah hari esok menyambung bahagian kedua surah As-Sajdah. Malam ini ulangan pada jam 10. Tapi bagi tuan-tuan hari ini special, hari Jumaat Sayyidul Ayyam. Tuan-tuan jangan berhenti, mungkin nak berehat-rehat sikit sekejap saja. Selepas ini, selepas habis kita nanti kita akan bersama dengan tokoh Al-Fadil Ustaz Zul Ramli. Masya-Allah, amat special, kisah yang meruntun jiwa yang kita nak dengar agar kita dapat ambil pelajaran. Kita walaupun jauh-jauh tak boleh balik kampung Ustaz, tapi kita nak dengar cerita orang yang menghargai ibu ayah. Nanti kita dengarlah macam mana nanti Ustaz Zul Ramli akan bagilah tips macam mana pasal Ustaz rindu tak Ustaz nak balik kampung? Rindu Ustaz, lama tak. Katanya raya pun mungkin tak dapat Ustaz. Dendang perantau lagi kita. Ustaz. Jadi Ustaz Zul Ramli akan bersama dengan tuan-tuan. Kita bertemu lagi insya-Allah. Malaysia Quran Time. Musaadah COVID-19 insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Quran Time dibawakan oleh Klinik Siti Healthcare.